Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hamizah binti Muhammad Mustafa bernombor matrik AI 190130. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pendahuluan bagi laporan kaji selidik kumpulan kami. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, lebih elok jika saya terangkan dengan lebih terperinci tentang langkah belakang kajian kami. Kajian kami bertajuk Impak Pandemik COVID-19 terhadap Pembangunan Ekonomi bagi Sektor Industri Kecil dan Sederhana, iaitu IKS. Apa itu IKS? IKS ialah golongan pengusaha dan usahawan yang menjalankan perniagaan secara perkongsian atau berkumpulan mengikut kriteria yang ditarifkan dengan jumlah pekerja dan jumlah pendapatan tahunan. IKS memainkan peranan yang penting di dalam ekonomi negara, terutamanya dari sudut sumbangan terhadap keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK. Maka perkembangan ekonomi ini haruslah dititik beratkan. Perkara ini menjadi permasalahan apabila COVID-19 yang bergempar dunia pada tahun 2019 telah menjejaskan ekonomi sektor ini berikutan dengan pelaksanaan PKP di negara ini. Sebagai contoh, 9,502 usahawan IKS Kedah telah dilaporkan terjejas akibat COVID-19 berikutan dengan pelaksanaan PKP. Hal ini kerana pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelbagai premis perniagaan terpaksa ditutup untuk membendung penularan virus itu. Ini amatlah penting untuk dikaji untuk mengetahui tahap ekonomi sektor IKS berikutan dengan penularan COVID-19, memandangkan sektor ini akan mempengaruhi kestabilan ekonomi negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penyataan masalah bagi kajian ini. COVID-19 banyak memberi impak yang negatif terhadap ekonomi negara, terutamanya terhadap sektor swasta, industri dan pekerjaan negara ini. Impak ini dapat dilihat dengan jelas terutamanya di dalam sektor IKS. Berikutan sektor ini dianggarkan mewakili 98.5% daripada keseluruhan jumlah perusahaan. Dan ini dibuktikan apabila kaji selidik yang dilakukan oleh SME Corporation Malaysia mendapati 97.9% daripada responden mengalami kerugian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Perkara ini amat menyesalkan kerana kemerosotan ekonomi usahawan IKS akan membawa impak yang besar terhadap kestabilan ekonomi negara. Maka di sini wujud keperluan untuk mengkaji dan mengetahui kesan yang dialami oleh usahawan IKS berikutan dengan penularan COVID-19. Kepentingan untuk mengkaji perkara ini diperkuatkan lagi dengan berita yang dilaporkan oleh Sinar Harian apabila sepasang suami isteri terpaksa tinggal dan tidur di dalam kereta lebih seminggu apabila tidak mempunyai keupayaan untuk mencari kediaman selepas kehilangan pekerjaan disebabkan pandemik coronavirus. Mesti saya akan menerangkan persoalan yang perlu diungkai dalam kaji selidik ini. Yang pertama, apakah kesan yang diterima oleh peniaga industri kecil dan sederhana akibat penularan COVID-19? Yang kedua, bagaimanakah kerajaan membantu golongan-golongan peniaga dalam sektor industri kecil dan sederhana semasa COVID-19? Yang terakhir, apakah bentuk bantuan yang diterima oleh usahawan IKS yang terjejas ekonominya semasa Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung? Dan yang terakhir, saya juga akan membentangkan tentang objektif bagi kajian ini. Yang pertama ialah mengenal pasti kesan yang diterima oleh peniaga IKS akibat penularan COVID-19. Yang kedua, mengetahui tentang usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk membantu golongan-golongan peniaga dalam sektor industri kecil dan sederhana semasa COVID-19. Yang terakhir ialah menganalisis bentuk bantuan yang diterima oleh usahawan IKS yang terjejas ekonominya semasa Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum, saya Siti Nur Syaibah binti Muhammad Nur. Bagi kajian lepas, pakar ekonomi meramalkan aktiviti perniagaan mungkin tidak akan mencatatkan pemulihan dalam tempoh terdekat ini. Perkara ini lebih membimbangkan apabila anggaran seramai 100,000 rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan jika COVID-19 berterusan sehingga penghujung tahun 2020. Bank Dunia juga menggesa semua negara untuk mengambil tindakan segera bagi membendung wabak ini, meningkatkan kapasiti penjagaan kesihatan dan melaksanakan langkah ekonomi yang disasarkan bagi mengurangkan kesan ke atas isi rumah, perniagaan dan pekerja Malaysia. Ekoran daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu, timbul perasaan resah terhadap perniagaan berskala kecil yang mula hilang punca pendapatan harian akibat gangguan bekalan ekoran daripada penutupan sektor sokongan selain kekurangan pekerja dan kekurangan wang simpanan tunai. Reka bentuk kajian yang digunakan di dalam kajian ini ialah kajian tinjauan. Kajian tinjauan merupakan kajian deskriptif dengan menggunakan data-data kuantitatif yang dipungut melalui soal selidik. Reka bentuk kajian kuantitatif menggunakan statistik bagi memberi hal dan mengukur darjah berkaitan di antara dua atau lebih pemboleh ubah atau set score. Data-data yang diperolehi daripada sampel rawak ini kemudiannya akan dianalisis dan dipersembahkan dengan statistik perihalan.
Populasi bagi kajian ini ialah golongan industri kecil dan sederhana IKS di Malaysia, manakala sampel kajian ialah golongan industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat daripada penularan COVID-19 di Malaysia. Terdapat 4 bahagian dalam soal selidik ini, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, kesan penularan COVID-19 terhadap industri kecil dan sederhana, bahagian C, langkah kerajaan untuk mengekalkan pembangunan ekonomi sektor industri kecil dan sederhana semasa COVID-19, bahagian D, bantuan yang diterima oleh golongan-golongan peniaga dalam sektor industri kecil dan sederhana semasa PKP berlangsung. Bagi proses pengumpulan data, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu kaedah soal selidik menggunakan Google Form telah dipilih sebagai medium untuk menjalankan kaji selidik dan pengumpulan data. Kaji selidik ini menyasarkan 30 orang responden yang terdiri daripada golongan industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat daripada penularan COVID-19. Antara ciri utama yang diambil kira semasa proses pemilihan responden adalah responden hendaklah terdiri daripada golongan industri kecil dan sederhana. Kaji selidik ini menggunakan skala Likert 5 peringkat di mana angka 1 mewakili sangat tidak setuju, 2 mewakili tidak setuju, 3 mewakili sederhana, 4 mewakili setuju dan 5 mewakili sangat setuju. Bagi skop atau limitasi kajian ini terbatas kepada golongan industri kecil dan sederhana iaitu seramai 30 orang responden yang terlibat dalam sektor industri kecil dan sederhana di Malaysia. Saiz populasi yang diperolehi berkemungkinan tidak mencukupi untuk membuat satu kesimpulan tentang kesan penularan COVID-19 terhadap industri kecil dan sederhana di Malaysia. Malahan, kebolehpercayaan dapatan kajian adalah bergantung kepada kebolehan dan keikhlasan responden menjawab borang soal selidik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Wong Jia Chong. Saya akan bentangkan bahagian A, demografi responden. Bagi umur responden, tahun 20 hingga 30 mencapai peratus dan kegerapan tertinggi iaitu 51% dan 16 responden. Manakala tahun 50 ke atas yang mendapat terendah iaitu 9% dan 3 responden. Selain itu ialah bangsa responden. Melayu mendapat peratusan dan kegerapan tertinggi iaitu 51% dan 16 responden. Manakala India mendapat terendah iaitu 22% dan 7 responden. Seterusnya ialah agama responden. Agama Islam mendapat peratusan dan kegerapan tertinggi iaitu 51% dan 16 responden. Manakala agama Islam mendapat terendah iaitu 9% dan 3 responden. Akhirnya ialah soalan. Adakah anda merupakan peniaga bagi sektor industri kecil dan sederhana? Jawapan ia mendapat 90% dan 28 responden. Manakala jawapan tidak mendapat 9% dan 3 responden. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Annie Amina Betici Zaini. Nombor matrik saya CF 2023. Okey, saya akan terangkan bahagian B iaitu kesan yang diterima oleh peniaga kecil dan sederhana IKS akibat penularan COVID-19. Yang pertama, saya terkesan dengan pengurangan sumber pendapatan semasa musim COVID-19. Okey, seramai 25 orang responden bagi sangat setuju, seramai 4 orang responden untuk setuju, seramai 2 orang responden untuk tidak pasti dan 0 orang responden untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju. Yang kedua, saya suka untuk mendapatkan bekalan mentah daripada pemborong semasa musim COVID-19. Okey, seramai 18 orang responden memilih sangat setuju, seramai 6 orang responden memilih setuju, seramai 4 orang responden memilih tidak pasti, seramai 3 orang responden yang memilih tidak setuju, tiada responden yang memilih sangat tidak setuju. Disebabkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP disusuli dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi membendung penularan pandemik itu menyebabkan perberhentian sementara beberapa sektor perniagaan. Yang kedua, sebahagiannya mula berkecimpung dalam bidang atau industri dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP dan PKPB. Yang terakhir ialah cabaran besar adalah perlu membayar hutang pembekal dan sewa premis serta seperti perlu membayar gaji pekerja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Tiba Shini, anak perempuan Rawi, nombor matrik CF200-190 dan sekarang saya akan teruskan dengan bahagian C iaitu langkah kerajaan untuk mengekalkan pembangunan ekonomi
sektor industri kecil dan sederhana IKS semasa COVID-19. Berdasarkan hasil kajian dapatan objektif kedua ini, langkah untuk mengekalkan pembangunan ekonomi, sektor industri kecil dan sederhana mempunyai purata nilai min tinggi iaitu dengan purata nilai min sebanyak 4.5. Perkara ini jelas membuktikan bahawa responden bersetuju bahawa kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengekalkan pembangunan ekonomi sektor ini semasa COVID-19 melanda di Malaysia. Soalan pertama, kerajaan melaksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin kepada peniaga dan individu yang terbabit dalam perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut data, majoriti responden bersetuju dengan langkah yang diperkenalkan oleh kerajaan kerana dapat membantu mereka menjalankan operasi perniagaan. Kemudian, pembiayaan khas dengan syarat mudah kepada usahawan PKS mampu membantu usahawan yang terlibat untuk memastikan kewangan perniagaan stabil dan mampu menampung kerugian semasa premis terpaksa ditutup berikutan penularan COVID-19. Statistik menunjukkan sebanyak 71% daripada responden menerima pembiayaan khas daripada kerajaan. Di samping itu, kerajaan memperuntukkan dana RM3 bilion kepada tabung bantuan kemudahan khas dengan mengurangkan kadar faedah daripada 3.5 kepada 3.75%. Sebanyak 19 daripada 31 responden bersetuju bahawa pengurangan kadar faedah ini mampu mengurangkan beban kewangan mereka kerana menanggung banyak kerugian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Nama saya Muhammad Zahri Mendikiti akan membentangkan webinar iaitu bantuan yang diterima oleh golongan-golongan peniaga dalam industri kecil sederhana IKS semasa PKP berlangsung. Yang pertama ialah geran Hasbiati yang merupakan inisiatif kerajaan yang memperuntukkan sebanyak RM3,000 secara one-off. Sebanyak 19 daripada 31 responden bersetuju bahawa bantuan ini dapat mengurangkan beban kewangan mereka. Seterusnya ialah bantuan daripada institusi kewangan seperti Ecobank dan bank-bank yang lain yang menawarkan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah. Sebanyak 67.7% bersetuju bahawa pengurangan kadar faedah ini sedikit sebanyak membantu mereka untuk mengurangkan komitmen ansuran bulanan. Dan akhir sekali ialah penangguhan sementara pembayaran balik komitmen pembiayaan usahawan dan koperasi. Penangguhan ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk menangguh hutang yang dipinjam kerana mengalami masalah kewangan dan pendapatan yang tidak stabil. Data menunjukkan sebanyak 64.5% bersetuju bahawa bantuan ini salah satu kaedah untuk mengurangkan kewangan mereka. Untuk cadangan dan langkah mengatasi isu. Yang pertama, kerajaan mahu mempercepatkan proses pendigitalan masyarakat untuk mengadaptasikan kepada norma baru pada masa yang akan datang. Ini dapat memberi impak yang besar kepada IKS untuk mempromosikan produk mereka menggunakan media massa dan dapat memudahkan mereka untuk berniaga pada waktu krisis ini. Yang kedua, penambahan peruntukan yang telah diumumkan oleh Bank Negara Malaysia sebanyak RM5 bilion untuk membantu IKS. Ini juga dapat membantu peniaga kecil dan sederhana untuk menampung perniagaan mereka yang semakin merosot akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri telah merancang beberapa inisiatif. Antara inisiatif tersebut adalah kerajaan ingin memasukkan kadar faedah 2% kepada 0% untuk skim kredit mikro berjumlah RM500 juta di bawah Bank Sempadan Nasional. Seterusnya, kerajaan mengecualikan bayaran sewa atau memberi diskaun sewaan untuk peniaga runcit PKS bagi premis yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan. Dan terakhir sekali adalah memindahkan pengurangan bayaran divai pekerja asing sebanyak 25% kepada semua syarikat yang bekerja dari tamat pada 1 April hingga 31 Disember 2020. Saya Nur Fatin Nabila binti Aziz akan merumuskan hasil kajian yang dibuat oleh kumpulan kami. Yang pertama, kesan yang diterima oleh majoriti responden akibat daripada penularan COVID-19 adalah dari segi pengurangan sumber pendapatan. Yang kedua, kerajaan telah mengambil langkah utama seperti menyediakan kemudahan pembiayaan dengan syarat mudah kepada peniaga IKS yang terjejas akibat COVID-19. Institusi keuangan juga menyediakan bantuan dan pinjaman dari segi keuangan kepada peniaga IKS untuk meringankan beban mereka ketika menghadapi wabak COVID-19. Akhir sekali, dengan adanya inisiatif-inisiatif tersebut, peniaga IKS dapat menguruskan perniagaan mereka dengan baik semasa COVID-19.